Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa yang tak kenal dengan Papa Gomo? Papa Gomo sangat sinonim dengan dakwaan-dakwaan fitnah dan hasutan. Terkini, ini keputusan mahkamah yang pastinya membuatkan ramai orang yang gembira, tapi penyokong Papa Gomo, entahlah mereka gembira atau tidak. Pada 24 September ini, itu adalah hari penentuan untuk Papa Gomo. Ada 2 kes hasutan pula tuh. Mahkamah Session telah memutuskan untuk memberikan keputusan dalam kes hasutan Papa Gomo terhadap yang di Pertuan Agong pada 24 September ini. Tarikh tersebut ditetapkan selepas pihak pendakwa raya selesai membentangkan kes. Seramai 7 saksi memberikan keterangan. Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Azri Wanderis dituduh membuat kenyataan menghasut menerusi akaun X pada 29 April. Jika disabitkan kesalahan, Papa Gomo berdepan denda Rp5.000 dan 3 tahun penjara. Aktivis Perikatan Nasional itu juga mempunyai satu lagi kes hasutan yang akan diputuskan pada 9 Julai. Dalam kes ini pula, Papa Gomo berdepan tuduhan membuat kenyataan video dalam Facebook bahwa kerajaan pro-Israel dan pro-negara barat. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa sila tinggalkan komen Anda di dalam ruangan komen dengan tanda pagar "Kami benci hasutan dan kami benci fitnah". Tinggalkan komen Anda. Sebelum itu saya nak perkenalkan kepada Anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini adalah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, saudara-saudara, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah dan bodoh. Apabila daya imun badan kita menjadi lemah dan bodoh, kita akan kena penyakit dan kita tak sembuh atau sukar sembuh daripada sebarang jenis penyakit, walaupun penyakit itu biasa-biasa saja, karena imun badan kita yang sudah terlalu lemah dan bodoh. Ada banyak yang menyebabkan imun badan kita menjadi lemah dan bodoh. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan, apabila kita mengambil Transfer Factor for Life terapi imun ini, kita meningkatkan imun badan kita sehingga 400%, imun badan kita akan menjadi kuat dan melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita sendiri. Lalu imun badan itulah yang menyembuhkan kita daripada sebarang jenis penyakit. Daripada penyakit demam biasa-biasa sehinggalah penyakit yang paling teruk seperti kanser boleh diselesaikan dengan peningkatan daya imun badan kita. Dapatkan produk yang diiktiraf dan diperakui dokter-dokter perubatan ini, juga lulus KKM dan juga halal, melalui nomor telepon yang tertera dalam video ini. Saudara, ingat, masa tidak pernah menunggu kita. Kita harus mengambil kesempatan untuk mencegah penyakit dan juga merawat imun badan kita. Saudara, dalam kes Papa Gomo berdepan tuduhan membuat kenyataan video dalam Facebook bahwa kerajaan kononnya pro-Israel dan pro-negara barat. Malaysia merupakan antara negara yang tidak mengiktiraf Israel. Namun demikian, apabila Papa Gomo membuat beberapa hantaran, sampailah seakan-akan ramai pula yang percaya dengan Papa Gomo. Yang hairannya, siapa ini Papa Gomo? Ramai yang tak menyedari siapa Papa Gomo, sejarah perkhidmatannya, dan di mana dia bekerja dahulu. Sebenarnya Papa Gomo ni bolehlah dikategorikan sebagai aktivis yang seringkali menimbulkan kontroversi besar. Banyak kali juga beliau ini dikecam habis-habisan. Banyak kali juga ada beberapa kali beliau telah kalah dalam kes fitnah. Tapi itulah, beliau masih terus membuat kenyataan-kenyataan yang membuatkan beliau menerima jemputan di mahkamah, dakwaan di mahkamah. Sehingga kini dan akhirnya dalam 24 September dan juga Julai nanti, kita akan ketahui apa keputusan untuk Papa Gomo. Adakah beliau akan terlepas atau dipenjarakan, terpulang kepada mahkamah. Yang pastinya, jika Papa Gomo kalah di dalam kes membabitkan kenyataan yang bersifat hasutan terhadap yang di Pertuan Agong pada 24 September ini, Papa Gomo akan berdepan dengan denda Rp5.000 dan 3 tahun penjara. Adakah Papa Gomo akan dipenjarakan?
Sama-samalah kita tengok nanti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini memang kurang ajar. Ini memang paling paling tidak beradab sekali. Dan ini memang paling celaka sekali. Mengapa kita mulakan dengan kata-kata yang agak negatif itu? Karena pagi ini kita nak cerita tentang orang yang sudahlah fitnah Perdana Menteri. Hun Sen juga kena sekali. Apa yang mereka fitnah kepada Anwar Ibrahim ini? Memang inilah kerja mereka kah? Lupa tentang dosa fitnah kah? Gara-gara nak sangat kuasa, gara-gara nak sangat tumbangkan kerajaan, gara-gara nak tak sabar sangat, nak kuasa, mereka sanggup memfitnah. Kita bukan bercakap tentang fitnah terhadap Anwar Ibrahim saja, tapi tindakan mereka yang memfitnah, menabur fitnah tiap-tiap hari. Bahkan penyokong-penyokong mereka juga seakan-akan sudah menghalalkan fitnah. Kesian jugalah penyokong-penyokong mereka terpalit sekali dengan dosa fitnah. Mereka mungkin lupa bahwa fitnah juga seperti membunuh. Saudara, hari ini apa yang dinyatakan sudahlah fitnah Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim, Hun Sen pun juga kena sekali. Pengarah Jabatan Kajian dan Polisi Lajnah Penerangan PAS Pusat Nurul Islam Muhammad Yusuf bukan sahaja memfitnah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, malah turut memfitnah Presiden Senat Kambodia Hun Sen. Nurul Islam memfitnah bahawa Perdana Menteri Thailand ialah mangsa Anwar di dalam tajuknya Perdana Menteri Thailand mangsa terbaru Anwar Ibrahim. Wah, ini satu perkara yang memang luar biasa. Bukan datang daripada orang biasa-biasa, tetapi yang mana penerangan Lajna Penerangan PAS Pusat Nurul Islam Muhammad Yusuf. Itulah ada netizen menulis dalam ruangan komen, "Dah tak takut sangatkah dengan fitnah?" Saudara, saya nak kongsikan dengan Anda ini terapi imun. Baik. Siapa yang ada masalah kesehatan, yang mau sehat dan mau kekal sehat, ini saya perkenalkan kepada Anda. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Tapi berita malangnya, apabila Anda semakin tua, apabila banyak faktor lain menyebabkan imun badan kita jadi lemah, jadi bodoh, kita tidak dapat lagi melawan penyakit. Penyakit tinggal dalam tubuh badan kita dan terus melarat. Itu sebabnya Anda perlu meningkatkan daya imun badan Anda supaya imun badan Anda kuat semula dan melawan semula penyakit daripada dalam tubuh badan Anda. Sebutlah apa saja jenis penyakit akan sembuh dengan peningkatan daya imun badan kita. Dapatkan produk yang hebat, diperakui doktor dan diiktiraf doktor di seluruh dunia, bahkan di seluruh Malaysia ini. Produk ini bukan obat, tetapi terapi imun yang lebih hebat daripada apa yang Anda sebut sebagai obat. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM dan juga halal. Jangan tunggu sampai sudah terlambat, penyakit dah melarat, terlalu larat, baru Anda terhege-hege nak mencari ubat. Ubat bukan penyelesaian, tapi imun badan Anda adalah penyelesaian kepada penyakit Anda. Dapatkannya segera, jangan tangguh-tangguh. Baik. Nurul Islam memfitnah Anwar Ibrahim dan juga Perdana Menteri Thailand. Ialah mangsa Anwar di dalam tajuknya Perdana Menteri Thailand mangsa terbaru Anwar Ibrahim. Dalam hantaran Facebook awal, Nurul Islam mendakwa Hun Sen ialah ketua junta Myanmar sebelum menukarnya kepada Kambodia. Baru-baru ini, rakaman perbualan Shinawatra dan Hun Sen telah bocor dan menunjukkan Shinawatra bukan sahaja tidak mengikut protokol, malah turut sama menegur tentara Thailand. Pemimpin PAS tersebut mendakwa bahawa Indonesia memegang telur Anwar kerana mahu meneroka minyak dan gas bersama di Ambalat. Anwar pernah menandatangani Treaty Sulawesi
Sulawesi sebelum ini dalam usaha menyelesaikan pertikaian wilayah sempadan di antara Malaysia dan Singapura pada tahun lalu. Apa hal nak majukan bersama? Ada minyak dan gas bernilai $54 bilion kot kat sana. Dahlah kita pernah menang tuntutan Pulau Sipadan dan Libaran sebelum ini. Ambalat ni lebih dekat dengan Malaysia dari Indonesia ke ada benda yang Indonesia tahu. Bak kata orang kampung, aku kena pegang telur. Nurul Islam menggunakan isu ini untuk menggalakkan rakyat menghadiri himpunan turun Anwar hujung bulan ini. Memang ini satu keadaan yang amat luar biasa yang perlu ditolak oleh rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita digemparkan dengan keputusan di mahkamah berkait dengan Najib Tun Razak dan juga Titah Edendum. Peguam negara akhirnya dedahkan satu perkara lagi yang pasti akan menjadi tamparan besar dan tamparan ngeri kepada Najib Tun Razak. Peguam negara menyatakan bahawa Najib gagal tunjuk usaha wajar dapatkan Titah Edendum. Inilah satu lagi pendedahan dan ulasan yang paling luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Najib masih berusaha untuk mendapatkan keadilan keluar daripada penjara dan mendapatkan Titah Edendum serta mendapatkan hukuman penjara di rumah. Mahkamah Persekutuan hari ini dimaklumkan bahawa Najib Razak gagal menunjukkan usaha wajar bagi mendapatkan dokumen tambahan Edendum ketika prosiding permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi. Peguam negara Muhammad Dusuki Mokhtar dalam hujahnya berkata, bekas Perdana Menteri itu mempunyai segala peluang untuk memperoleh dokumen berkenan ketika permohonan semakan kehakiman difailkan, namun gagal berbuat demikian. Sebelum kita teruskan ulasan yang panas ini berkaitan dengan permohonan Edendum Najib, saya nak perkenalkan kepada anda semua, dengarkan baik-baik bagi anda yang sedang menghadapi masalah kesihatan, yang mau menjaga kesihatan. Dengar betul-betul, ini peluang anda untuk sembuh dan sehat. Saudara, ini ialah transfer factor for life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Peningkatan daya imun badan kita membantu untuk kita sehat dan kekal sehat. Saudara, secara umumnya kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Kita juga tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang tidak lagi melawan penyakit daripada dalam. Bagaimana kita sembuh daripada segala penyakit? Mudah saja. Apa saja yang kita makan yang boleh meningkatkan daya imun badan kita mampu menyembuhkan kita daripada semua penyakit. Jadi, transfer factor for life meningkatkan imun badan, mendidik imun badan, merangsang imun badan dan juga membantu imun badan menjadi bijaksana adalah jawapan kepada masalah kesihatan dan juga memerangi penyakit daripada dalam. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera dan ingat, nasihat saya kepada anda semua, cepat dapatkannya selagi anda masih mempunyai waktu. Jangan bertangguh-tangguh, kerana anda bertangguh, anda akan menderita. Dapatkannya segera selagi anda masih berkemampuan. Dan produk ini, transfer factor ini, mempunyai sijil halal, diperakui dan diiktiraf oleh doktor-doktor di seluruh dunia, bahkan di seluruh Malaysia, dan juga lulus KKM. Saudara, Titah Edendum berkenan dikatakan telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 iaitu Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Al-Shah yang membolehkan bekas ahli parlimen pekan itu menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan rumah bersabit kesalahan penyelewengan dana SRC Internasional Sendirian Berhad berjumlah 42 juta ringgit. Dia berkata anak responden iaitu Muhammad Nizar yang juga ex-Kopahang boleh sahaja mendapatkan edendum itu dengan usaha wajar yang munasabah
memandangkan dia sering menghadiri mesyuarat dan menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah. Bagaimanapun, dokumen itu hanya diperoleh selepas keputusan Mahkamah Tinggi diumumkan, yaitu yang menolak kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman oleh Najib, katanya. Kegagalan mematuhi syarat ini menjadikan permohonan untuk mengemukakan bukti baru tidak boleh diterima, katanya. Pada prosiding rayuan Peguam Negara terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan rayuan Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman berhubung titah edendum di Mahkamah Tinggi dan mengemukakan bukti baru. Malah responden juga tidak cuba menghubungi pihak Istana Pahang untuk mengesahkan kesahihan edendum yang didakwa dilampirkan pada peringkat utama bertarikh 29 Januari 2024. Walaupun berada di penjara Kajang, responden dibenarkan menggunakan kemudahan yang tersedia untuk berhubung dengan pihak berkuasa. Dia yang mendakwa kewujudan dokumen tersebut perlu membuktikannya. Dia juga menyifatkan permohonan semakan kehakiman Najib hanya berasaskan kabar angin kerana bukti yang dikemukakan tidak mencapai tahap kebolehpercayaan minimum untuk diterima sebagai bukti baru. Sementara itu, Peguam Najib mewakili Najib berhujah bahawa pejabat Peguam Negara sebenarnya sudah mengetahui kewujudan titah edendum itu. Pendengaran rayuan di hadapan panel 3 hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Malaya Hasnah Mohamed Hashim dan bersidang bersama-sama Zabaria Muhammad Yusuf serta Hanifa Farikula akan bersambung 9 Julai ini. Najib kini menjalani hukuman penjara 6 tahun berkaitan dengan SRC International Sendirian Berhad selepas Mahkamah Persekutuan menolak rayuan dan permohonan semakannya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jika Anda suka dengan komen Anda ataupun Anda suka dengan isu ini, sila tinggalkan komen dengan tanda pagar kami benci rasuah. Bye-bye.